Salam sejahtera para pelajar. Kembali lagi dalam kelas reka bentuk dan teknologi RBT tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Zul. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam bab 1 iaitu bahagian kedua. Para pelajar boleh rujuk buku teks pada muka surat 14 hingga muka surat 25. Okey, hari ini kita akan menyambung pada bahagian 1.1.6 iaitu kriteria reka bentuk yang baik. Para pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 14. Baik, dalam kriteria reka bentuk yang baik terdapat 5 ciri yang perlu pelajar ingat. Yang pertama adalah kecenderungan inovasi. Kedua adalah kreativiti, iaitu melibatkan idea baharu bagi menghasilkan produk reka bentuk. Ketiga, keaslian reka bentuk, menekankan kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan pelampilan produk. Yang penting tidak meniru produk sedia ada. Baik, yang keempat adalah kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Produk yang dihasilkan perlu mempunyai ciri kekuatan iaitu tidak mudah rosak atau hancur. Kualiti produk ditentukan melalui ketahanannya. Baik, produk tersebut juga mudah memasuki pasaran. Baik, kita tengok ciri yang kelima iaitu ergonomik. Ergonomik ialah satu ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk. Ciri ini biasanya menjadi pilihan manusia. Contohnya dalam pembuatan kerusi, ciri ergonomiknya haruslah dapat memberikan keselesaan kepada pengguna dan mengelakkan kesakitan pinggang dan juga leher. Baik, kita teruskan kepada 1.1.7 membina objek asas. Pelajar boleh rujuk buku teks pada muka surat 15. Di dalam muka surat ini menunjukkan beberapa objek asas. Pelajar boleh lihat bentuk-bentuk yang kita akan gunakan untuk membuat produk. Antaranya ialah gabungan-gabungan pada objek-objek yang didapat dalam muka surat ini. Baik pelajar. Baik, dalam tajuk ini juga kita akan melihat teknik pembinaan objek, iaitu para pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 16. Setelah kita mengetahui objek asas yang kita lihat tadi, ini adalah teknik-teknik bagi pembinaan objek. Baik, ada 4 pembinaan yang biasa digunakan, iaitu yang pertama A, pembenaman, iaitu membenamkan dua objek asas menjadi satu. Seperti dalam raja ini, dua objek dicantumkan menjadi satu. Kedua adalah pembuangan. Teknik ini dilakukan pada bahagian yang tidak dikehendaki atau dibuangkan. Pembuangan ini boleh dilakukan secara dikerat, ditebuk atau dicungkil keluar. Ketiga adalah penyatuan. Teknik penyatuan dilakukan dengan mencantumkan dua atau lebih objek tanpa melibatkan pembuangan ataupun pembenaman. Hanya dilekatkan bersama-sama. Teknik yang keempat ialah peleraian. Peleraian bermaksud objek asal dileraikan sehingga menjadi objek baharu yang lebih ringkas. Seperti gambar ini, sebuah objek berbentuk empat segi dikeluarkan bentuk bulatan menjadi sebuah objek yang lebih baru. Okey, para pelajar boleh lihat dalam gambar raja muka surat 16. Baik para pelajar, kita teruskan dengan 1.2.1 kepentingan reka bentuk dan teknologi. Para pelajar rujuk buku teks muka surat 17. Baik, di sini saya letakkan senarai kepentingan reka bentuk dan teknologi seperti juga di dalam muka surat 17. Baik, yang pertama, kepentingannya adalah menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Yang kedua, menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan juga perniagaan. Kepentingan yang ketiga, memenuhi kehendak individu dan juga masyarakat. Baik, kita lihat kepentingan yang keempat, memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Dan kelima, memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Dan akhir sekali, kepentingan reka bentuk dan teknologi, ianya dapat membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Baik para pelajar, ini adalah senarai kepentingan reka bentuk yang pelajar perlu ingat.
Baik para pelajar, mari kita tengok sepintas lalu pada tajuk 1.2.2. Peranan reka bentuk dan teknologi. Para pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 19. Okey, di sini dapat dilampirkan peranan reka bentuk terhadap individu, masyarakat dan juga pengeluar serta negara. Baik, para pelajar boleh melihat dalam buku teks terhadap peranan reka bentuk kepada individu. Antaranya ialah memberikan kebebasan memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan keperluan. Kedua, menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat daripada sumber alam ciptaan Tuhan. Baik, ini adalah yang pertama. Peranan reka bentuk dapat membantu individu dalam kehidupan seharian. Apa sahaja yang kita nak buat dalam sehari dapat dibantu melalui peranan reka bentuk dan teknologi. Baik, kita lihat yang kedua, masyarakat. Peranan reka bentuk terhadap masyarakat. Melindungi dan memelihara etika sosial. Kedua, menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya. Dan seterusnya, melahirkan nilai-nilai estetika. Okey, reka bentuk dan teknologi dapat membantu dalam kalangan masyarakat. Dan seterusnya, peranan reka bentuk terhadap pengeluar dan negara. Mengeluarkan produk berjenama negara. Melindungi hak rakyat. Meningkatkan pendapatan negara dan juga seterusnya menjadi aset negara yang berharga. Ini adalah antara peranan reka bentuk dan teknologi. Baik pelajar, kita teruskan dengan 1.2.3. Etika dalam reka bentuk dan teknologi. Para pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 20. Etika ialah nilai murni yang diamalkan oleh mereka untuk menghasilkan sesuatu produk. Bermaksud, setiap reka bentuk ataupun penghasil produk, dia akan mengamalkan etika-etika ini. Baik, terdapat 5 etika, iaitu yang pertama, keaslian. Kedua adalah jujur. Ketiga, bermanfaat. Keempat, mesra alam sekitar. Dan kelima, selamat digunakan. Saya harap pelajar dapat merujuk dalam buku teks muka surat 20 bagi kelima-lima etika reka bentuk ini. Baik pelajar, kita telah sampai kepada topik yang terakhir dalam bab 1 iaitu 1.3 inovasi dan invensi dalam reka bentuk. Para pelajar sila rujuk buku teks muka surat 23. Baik, yang pertama kita nak lihat ialah definisi invensi. Okey, para pelajar, invensi ialah kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk ataupun perkhidmatan yang baharu. Baik, serta belum pernah wujud sebelumnya. Itu adalah maksud bagi invensi. Maksudnya, idea ataupun kaedah yang menghasilkan produk baharu serta tidak pernah wujud sebelumnya. Baik, kita lihat kepada inovasi. Inovasi ialah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. Baik, itu adalah maksud bagi inovasi. Saya harap para pelajar dapat menandakan di dalam buku teks, gariskan apa yang saya highlight di sini. Baik, kita teruskan satu lagi. Baik, yang terakhir ialah 1.3.2 pada muka surat 24 dan 25. Baik, aplikasi inovasi dan invensi dalam kerjaya reka bentuk. Terdapat beberapa bidang yang melibatkan inovasi dan invensi. Maksudnya terdapat beberapa pembangunan produk yang baru. Termasuklah yang pertama, pertahanan. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesihatan. Keempat, pembuatan. Dan kelima, teknologi maklumat. Baik, para pelajar boleh baca dalam buku teks pada muka surat 24 dan 25. Baik, sampai di sini adalah penerangan asas tentang bab 1. Baik, para pelajar, kita teruskan. Baik, kita akhiri dengan aktiviti yang kedua. Selepas pada pelajaran lepas kita buat aktiviti 1, hari ini kita buat aktiviti 2. Para pelajar, sila jawab soalan berikut. Pertama,
Nyatakan 5 kriteria reka bentuk yang baik. Okey, saya highlight. Nyatakan 5 kriteria reka bentuk yang baik. Yang kedua, soalan kedua, senaraikan 2 kepentingan reka bentuk dan teknologi. Sekali lagi, senaraikan 2 kepentingan reka bentuk dan teknologi. Baik, soalan yang ketiga. Nyatakan 3 etika reka bentuk. Okey, nyatakan 3 etika reka bentuk. Soalan keempat. Berikan definisi inovasi. Dan soalan kelima, para pelajar nyatakan definisi invensi. Baik, semua soalan ini sila buat di dalam buku latihan sebagai tajuk aktiviti 2. Setelah siap, para pelajar sila snap gambar dan hantar kepada cikgu. Okey, sekian para pelajar. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Stay home, stay safe. Terima kasih para pelajar semua. Bye, jumpa lagi.